Okey. Next, Huda. Dalam Al-Quran tadi, adik-adik ingat tak dalam surah An-Nahl yang adik-adik baca tadi, Allah sebut perkataan rumah kan? Betul tak? Dan Allah sebut perkataan rumah oleh lebah yang dibuat di atas pokok, di bangunan-bangunan kan? Dan perkataan rumah yang dalam Quran tu, kita boleh relate ataupun kita boleh kaitkan dengan kehidupan kita. Okey? Lepas ni kita nak tengok bagaimana uniknya rumah lebah tu. Okey. Seterusnya, rumah tu kalau adik-adik bayangkan kalau rumah tu macam mana? Rumah adik-adik macam mana? Apa keperluan dalam rumah tu? Makanan. Ya, betul. Madu. Makanan. Madu. Wah, itu clevernya. Madu perlu untuk setiap rumah. Okey, lagi? Dekat rumah apa? Dekat rumah kita, apa yang ada? Next slide dah. Lepas tu apa lagi? Sudah, next slide. TV. Television. Okey. TV. Next slide sudah. PS. Kita tengok next slide. Okey. Kalau rumah lebah dia bentuk hexagon, kan? Hexagon tu maksudnya segi 6. Kan dah tulis segi 6 yang merupakan satu-satunya struktur geometrik yang dapat memaksimumkan rumah. Okey, tadi saya sebut tentang rumah kan, keperluan dalam rumah kita. So macam adik-adik, sekarang adik-adik berada di rumah kan? So macam mana nak jadikan rumah adik-adik tu rumah yang selesa? Bersihkan rumah, betul. Lagi? Pastikan rumah kita bersih lagi. Itu fizikal lagi. Tadi ada sebut ada makanan kan? Itu pun fizikal, kita kena ada makanan dekat rumah tu. Lepas tu makanan tu kita makan bersama-sama dengan ahli keluarga kita. Kan kita kongsi. Kalau Bukan gaduh berebut. Jangan berebut-rebut. Kalau sikit kita Kau cakap sama je macam orang ini. okey, kongsi, bagus. Kalau benda tu sikit macam mana? Kalau makanan tu sikit, adakah kita akan makan semuanya? Tak. Okay, kita akan share. Kita tanya dulu mama dengan papa kita kan. Sama ada mereka dah makan ke tak, baru kita makan. Okey, apa lagi yang patut kita buat supaya rumah kita tu selesa? Macam lepas tadi. Tempat tidur. Tempat tidur, ya betul. Itu semua fizikal. Lagi apa lagi agaknya yang boleh buat kita rasa seronok duduk kat rumah tu? Warna. Betul. Melukis. Macam mana? Melukis. Okey. Lagi? Main. Bila adik-adik bangun pagi. Hiasan. Okey, hiasan. Okey, bila adik bangun pagi, apa yang adik-adik buat dulu? Ambil uduk. Solat. Oh, bagusnya. Solat. Adik-adik solat seorang ke solat sama-sama dengan family? Kadang-kadang seorang, kadang-kadang di surau, kadang-kadang seorang, kadang-kadang salah berjemaah. So bila mana kita berada di rumah, macam lebah tadi Allah dah suruh kan, tujuan lebah tu ialah dia ada rumah, dia buat madu kan, dan dia hidup bersama-sama dengan kawan-kawan dia kan, ada ratu, ada lebah jantan, ada lebah betina. Dan macam mana kita di rumah kita kena pastikan rumah kita juga selesa. Ya, bukan saja dari sudut fizikal, maksudnya kita ada tempat tidur, ada toilet yang bersih, ada kawasan rumah ke, ada makanan, tetapi juga kita kena pastikan dalam rumah kita ialah ada makanan untuk kita punya spiritual kita, kan, untuk kita punya hati dan perasaan kita. Kan kita nak tenang, tak nak bising-bising menjerit-jerit pekik tu kan. Jerit-jerit pekik-pekik tu okey, tapi tak bolehlah selalu sangat sampai kena marah pula kan. Okey, kita lepas tu kalau kita solat pagi tu, kita solat jemaah kan. Kalau dalam satu hari tu, kita cuba sedaya upaya kita untuk solat dengan papa kita, mama kita, kakak, abang ke, ataupun adik-beradik kita, ataupun kita boleh jadi imam ke, untuk solat jemaah dengan adik-beradik kita. Kita kena pastikan at least daripada 5 waktu tu, adalah satu waktu yang kita bersama-sama dengan keluarga kita. Kalau boleh macam hari tu ingat tak yang ceramah yang tentang makan apa hari ni tu? Kan penceramah tu ada
Kan penceramah kata apa? Kita kena makan sama-sama kan? Kena mengikat Jangan kan? ambil makanan yang jauh. Bagus. Ingat pun. Depan mata. Ya, makanan yang dekat dengan kita sahaja yang kita makan. Okey, seterusnya kita nak tengok macam mana lebah bina rumah dia. Dan kenapa lebah bina rumah segi 6. Okey, kita tengok video ni dulu insya-Allah. Tak dengar? Tak dengar suara dah. Tak dengar. Tak dengar juga. Okey, nanti kita ulang balik semula. Kita ulang balik semula bagi dengar. Tak dengar juga. Tak. Okey, sekejap ya. Hari ni kita diuji dengan teknikal ya. Kita ada hiccup sikit tapi tak apa insya-Allah. Ya. Okey. Setakat bagi section mesin tak ada ke apa ke akan aku pergi section atau pergi section Why do bees build hexagonal honeycombs? Okay. I don't know. Honeybees build honeycombs to store honey, pollen, eggs, etc. The honeycombs are built using beeswax, which honeybees produce themselves. However, honeybees produce very less amount of this wax. Hence, honeybees required a shape that would give them maximum storage using minimum beeswax. Now, if each cell of the honeycomb would be a circle, then there would be a lot of gaps or space between cells. So why didn't honeybees make triangular or square cells? These shapes don't leave any wasted space. Popular research suggests that hexagonal cells use less wax and provide more space as compared to triangles and squares. This means honeybees can store more honey while using the least amount of wax. Besides this, the overall structure is much more stable and strong. Sebab kita nak supaya Allah dah takdirkan supaya hexagon tu dapat menyimpan lebih banyak lagi madu dalam jumlah-jumlah hexagon yang kecil tu untuk menjadi hexagon yang lebih besar untuk memaksimumkan dia kan. Okey, tadi kita dah cakap pasal rumah, yang ini rumah lebah. Okey, seterusnya kita tengok yang tadi kan saya dah sebut tentang peranan rumah kita. Cuba tengok. Okey. Maksudnya dalam rumah kita tu sepatutnya rumah kita tu ialah untuk menghasilkan manusia yang baik. Fungsi rumah juga bukan sekadar menjadikan bilik yang mencukupi macam adik-adik sebut tadi, tetapi kita perlu juga lengkapkan rumah kita dengan pendidikan dan pengajaran dan suasana yang selesa, yang baik, kan, yang seronok kan, supaya adik-adik rasa seronok sangat duduk rumah kan. Sekarang ni sekarang ni seronok tak duduk rumah masa PKP ni, tak pergi mana-mana? Tak. Okey, kena seronokkan ya, duduk kat rumah kena pastikan rumah seronok. Okey, next slide. Tadi kalau kita lihat daripada surah An-Nahl, Allah SWT sebutkan bahawa lebah hanya makan makanan daripada bunga-bunga, daripada buah-buahan. Maksudnya Allah dah arahkan lebah untuk makan hanya makanan yang baik-baik dan berkhasiat saja. Dan lebah akan keluarkan madu pula untuk manusia pun berkhasiat juga. Okey, cuba adik-adik fikirkan sekejap dalam 1 minit ni. Kita macam mana? Dan cuba relatekan, cuba kita hubungkan dengan tajuk-tajuk yang sebelum ni. Ya, misalnya kita ada tajuk tentang makan apa, tajuk tentang khinzir, tajuk tentang apa ada dengan cahaya. Cuba adik-adik
cuba hubungkan macam mana kita, apa yang patut kita ambil iktibar daripada lebah yang makan benda yang elok-elok dan hasilkan benda yang elok-elok untuk kita ni. Siapa nak jawab? Siapa pandai guna ikon yang angkat tangan tu? Nanti boleh dia jawab. Apa soalannya? Soalannya ialah bagaimana untuk kita kaitkan diri kita dengan lebah ni. Sebab kita tengok arahan Allah kepada lebah ni, dia kena makan benda elok-elok dan hasilkan benda elok-elok saja kan? So macam mana kita? Tu siapa yang angkat tangan tu boleh jawab? Macam mana? Siapa yang angkat tangan tu? Itu mama dia punya tu. Okey, siapa yang angkat tangan boleh jawab terus. Kita kena makan makanan yang sihat supaya badan kita sihat. Ya, betul. Makanan sihat tu maksudnya apa? Macam madu, sayur-sayuran, buah-buahan. Makanan yang sihat dan bukan makan makanan yang terlalu banyak juga kan? Makanan yang mencukupi je. Okey, tak sampai kembung-kembung perut, sampai keras-keras perut kita makan sebab sedap sangat mama masak kan? Okey, lagi apa maksudnya tu? Selain pada makanan, apa benda lagi yang adik boleh tengok pada arahan Allah SWT terhadap lebah tadi tu? Kerjasama. Okey, kerjasama. Kerjasama dengan siapa? Makan benda. Dengan lebah. Dengan kongkong kita. Okey, nak kerjasama dengan lebah tu unik juga. Macam mana kerjasama dengan lebah tu? Buat sama-sama. Okey, betul. Okey, seterusnya kita tengok lagi. Dan lebah ni dia hanya menghasilkan benda yang elok kan? Maksudnya apa? Kita juga kena pastikan diri kita sentiasa menghasilkan benda-benda elok yang bermanfaat untuk orang lain, untuk keluarga kita. Kan? Cara cakap kita, apa yang kita sebut, apa yang kita fikirkan, apa yang kita bayangkan, okay, perbuatan kita. Bukan saja tentang makanan. Ya? Sebab kalau lebah tu rather straightforward kan. Allah ciptakan lebah untuk menghasilkan madu kepada kita semua. Tetapi Allah ciptakan kita untuk lebih daripada itu. Kan? Sebab kita ada akal. Kan? Ingat tak ceramah-ceramah yang lepas bagaimana penceramah-penceramah jelaskan bahawa Allah jadikan kita sebagai khalifah. Kan? Sebagai khalifah dan juga sebagai apa? Sebagai hamba Allah SWT. Betul? Okey, lagi satu yang ini menarik. Kalau kita lihat, kan tadi saya sebut pasal mula-mula tadi, lebah ni kalau kita ganggu dia, dia akan sengat kita. Kan? Jadi kalau kita macam mana? Kalau orang kita rasa terganggu, kita akan pergi gigit orang lain ke? Ataupun marah ke? Ataupun macam mana? Kita akan sakitkan orang lain ke apa? Sabar. Tenang je. Oh, ya Allah solehahnya. Jannah for you brother. Okay, insyaAllah. Kalau sebab kita dikurniakan akal oleh Allah SWT. Okay, jadi cara kita menyantuni ataupun cara kita address gangguan-gangguan yang kita terima daripada orang lain tu perlulah berbeza kan. Kalau lebah, kalau dia diganggu, dia akan mempertahankan dirinya dan dia akan sengat. Tetapi untuk kita mungkinlah tak sesuai kalau kita nak pergi menyakiti orang lain kan. Mesti ada kaedah yang lebih baik. Dan sama juga kalau adik-adik ya, kalau dapat gangguan di sekolah ke, sekarang sekolah daripada rumah okeylah. Kalau di sekolah ada orang cuba nak bully adik-adik, adik-adik kena maklumkan dengan cikgu, dengan ibu bapa, okey? Kalau adik-adik rasa macam terhina ke dengan ayat-ayat orang terhadap adik-adik, so kena maklumkan dengan orang yang lebih dewasa, okey? Jangan bertindak balas, okey? Now, seterusnya kita nak tengok lagi khasiat-khasiat daripada lebah ni. Okey. Yang ini khasiat-khasiat secara umum ya. Pertama, bisa lebah tu kan, betapalah uniknya lebah tu sehingga kan sengatan lebah tu pun memberi kebaikan kepada manusia ya. Bukan saja madu dia tapi sengatan dia pun memberi
racun yang ada pada sengatan pun bisa dia tu pun memberi manfaat kepada manusia. Okay. In fact ada satu kajian yang mengatakan bahawa bisa sengatan lebah itu boleh digunakan untuk mengesan bahan letupan. Next, udah. Ya, yang ini daripada majalah Sains. Punya uniknya kan, bila Allah takdirkan lebah mengeluarkan madu dan juga lebah juga yang mengeluarkan sengatan apabila dia diganggu, maka manusia dengan akal pengetahuan yang Allah izinkan mengkaji pula bahan-bahan tu, madu dan juga sengatan itu, dan didapati bahawa even sengatan tu pun memberi manfaat kepada manusia. Okay? Dan madu tu memang straightforward lah, daripada hadis-hadis pun disebutkan tentang bagaimana madu tu boleh membunuh bakteria. Madu juga boleh menjaga kadar gula dalam darah. Kemudian madu juga ada bermanfaat untuk jantung. Kemudian madu juga sebagai rawatan, madu juga sebagai antibiotik. Okey, kita dah nak sampai ke penghujung 40 minit. Saya nak tulis yang Seterusnya, tadi tu. last kali. Yang mana? Yang tadi tu. Yang tadi apa khasiat tu? Tadi ni. Okey, tulis dulu. Ni, okey. Khasiat madu pada jantung. Madu sebagai rawatan katarak. Katarak ni apa? Kat mata kan? Dia putih-putih kat mata tu. Itu katarak. Kemudian sebagai antibiotik. Okey, dah tulis dah? Belum. Okey. Dah nak siap sekejap Okey. Bagus adik-adik ya. Adik-adik dah boleh tulis nota dah. Dah. Okey, seterusnya saya nak minta tolong daripada adik-adik. Okey. Sekarang ni kita dah dengar dalam 30 minit tentang lebah. Kita dah tengok bahawa Allah SWT telah memberikan kita Al-Quran dan di dalamnya menceritakan tentang lebah. Dan surah An-Nahl yang adik baca tadi kan. Dan okey, sekarang lepas 30 minit ni, bagaimana kita nak ambil ikhtibar ataupun apa yang patut kita perbaiki diri kita setelah kita dapat ilmu tentang lebah ni. Pertama kita sebut dari sudut pemakanan kita dulu. Okey, adik-adik boleh tak sebut dalam empat orang adik-adik? Boleh sebut tak empat benda yang adik-adik rasa adik-adik nak buat lepas dapat tahu tentang lebah ni. Kan? Saya recap balik kan. Lebah diturun. Allah sebut dalam surah An-Nahl tadi bahawa lebah makan benda elok-elok. Dan lebah juga hidup secara berkumpulan dan ada juga lebah yang hidup secara bersendirian. Dan lebah juga menghasilkan madu untuk kita. Dan lebah juga di rumahnya tu dia pastikan sebab tugas dia ialah menghasilkan madu, maka rumah lebah tu mesti semaksimum yang mungkin boleh simpan madu. Okay? So lebah juga, even sengatan lebah tu pun memberi manfaat kepada manusia. Okay, sekarang adik-adik dah tahu maklumat-maklumat tu. So macam mana adik-adik nak jadikan maklumat tu untuk memperbaiki hidup kita? Apa yang patut kita buat start daripada hari ni? Setelah kita dapat makluman tentang lebah ni. Siapa nak jawab? Itu ada tangan tu. Soalan dia apa? Soalan dia, apa tindakan kita bersama? Pertama, dari sudut pemakanan kita. Setelah kita dah tahu pasal lebah tu. So lepas ni macam mana kita? Kita nak kurangkan apa? Ataupun kita nak lebihkan apa? Kurangkan makanan yang tidak berkhasiat. Kurangkan makanan. Okey, makanan tak berkhasiat tu kena detail juga. Makanan tak berkhasiat tu maksudnya apa? Makanan tak berkhasiat. Fries. Seperti apa? Fries. Fry kentang goreng. Okey, kentang goreng. Dia tak berkhasiat sangat. Okey, lagi? Okey, saffroni. Makanan berminyak. Okey, lagi? Makanan berminyak lagi apa?
Apa yang tak bagus? Makanan yang ada Okey, makan banyak gula. Okey. So maksudnya lepas adik-adik dah ikut 5 siri kita ni, adik-adik kena ada perubahan dalam hidup adik-adik. Okey, walaupun dari sudut apa yang adik-adik makan. Okey, pastikan adik-adik hanya makan benda yang elok-elok saja, benda yang halalun dan thayyibatun. Yang benda yang halal dan baik saja. Yang sah. Kalau nak makan junk food, pastikan dulu ingredient dia. Okey, pastikan ingredient dia. Kalau tak, kena tengok ada logo halal ke tak. Antara dua. Okey. Lagi apa? Dari sudut Dr. Alina, Ya. ada 3 orang peserta angkat tangan. Okey, boleh jawab? Siapa yang nak bertanya? Okey. Retina Sofia, ada soalan ke untuk Dr. Alina? Ke terangkat tangan tu? Ataupun sebab nak jawab. Okey, dari sudut peranan macam mana? Siapa yang angkat tangan tu, kalau doktor, okey, kalau Dr. Mar boleh nampak Dr. Mar jemput adik-adik tu untuk jawab. Okey, Laila Karina nak jawab Saya nampak tadi angkat tangan. Tak, Dr. Alina tanya tentang peranan lebah. Betul soalannya Dr. Alina? Peranan kita bila kita dah dengar cerita lebah tu. Peranan kita bukan peranan lebah. Peranan kita bila dah dengar cerita lebah. Siapa yang nak jawab boleh angkat tangan, nanti saya panggil. Angkat tangan dekat Google Meet. Jangan angkat tangan dekat gambar, saya tak nampak. Kan ada raise hand tu. Okey, Muhammad Alif Daniel. Alif nak jawab ke? Harmoni. Alif jawab harmoni ke? Alif jawab harmoni. Okey. Maksudnya kita kena harmoni tu maksudnya tak nak gaduh-gaduh, tak nak jerit-jerit kan di rumah. Okey, lagi? Apa lagi peranan yang boleh kita buat? Kalau lebah dia ikut arahan Allah SWT kan? So kita pun sama juga kan? Kita balik kepada tanggungjawab kita. Kat rumah kita sebagai anak. Lagi? Sebagai abang, sebagai kakak, sebagai adik. So semua tu ada peranan masing-masing. Kan? Kadang-kadang kat rumah, mama dengan papa kita dah buat duty roster. Siapa patut buang sampah hari ni? Okay, so kita kena buat duties tu. Okay, itu peranan kita. Lagi peranan dari sudut macam mana lagi? So kena pergi kelas. Adik Syafroni tu angkat tangan, nak jawab ke? Silalah jawab. Kita kena keluarkan hanya benda-benda yang baik. Okay, bagus. Kalau macam kita, memang kita tak ada ada madu untuk dihasilkan. Maksudnya kita nak bagi benda elok-elok tu maksudnya macam mana? Boleh terangkan sikit tak? Yang adik-adik faham. Tolong menolong ke? Maksudnya benda yang kita rasa baik kan? Satu benda, satu panduan untuk kita layan orang lain macam mana kita nak diri kita dilayan. Itu lebih mudah kan untuk kita faham. Kemudian dari sudut akhlak kita tu sama juga dengan peranan kita. Dari sudut akhlak macam mana? Akhlak untuk yang satu sekali Tanggungjawab. Okey, tanggungjawab. Sebab setiap lebah tadi, setiap kategori lebah tu pun dia ada tanggungjawab yang tertentu. Okey, kalau dia tanggungjawab dia untuk hasilkan telur je, misalnya dalam konteks lebah. Macam konteks kita kan tanggungjawab kita berbeza kan. Sebab kita ada peranan yang berbeza-beza juga. Dan akhlak kita kena pamerkan akhlak yang mulia. Okey. Dan tadi saya ulang sikit lagi ya. Yang tentang apabila sengatan tu, apabila kita rasa diri kita disakiti tu. Kita kena always, macam adik sebut tadi, sabar dulu. Okay, tenang. Okay. Dan tolong maklumkan dengan papa, dengan mama kita. Kalau kita rasa di sekolah, ada orang nak bully kita ataupun apa-apa. Kita rasa orang nak mengkasari kita. Jangan simpan. Kalau ada orang curi benda-benda dalam pencil case kita, jangan simpan dia. Kena maklumkan dengan mama dengan papa kita. Okay.
So, okay. Ada apa-apa soalan sebelum kita serahkan kepada Dr. Mar? Saya dah habis. Adik-adik ada apa-apa soalan tak? Ya ada. Okey, tak ada. Kalau tak ada, nanti okey saya serahkan kepada Dr. Mar. Silakan Dr. Mar. Terima kasih semua dan saya minta maaf sangat sebab kita ada hiccups ya dalam perjalanan kita hari ini. Yang baik tu datang pada Allah SWT, yang tak elok tu datang pada kelemahan saya sendiri. Wallahualam. Silakan Dr. Mar. Okey, jazakillah khairan katsira kepada Dr. Alina. Banyak fakta-fakta yang kita tak tahu, saya sendiri tak tahu. Adik-adik tahu ke, pernah dengar ke fakta-fakta yang Dr. Alina share tadi? Tak. Ada yang kita pernah dengar, ada yang kita tak pernah dengar kan? Jadinya kita nampak Allah tu jadikan lebah tu satu makhluk yang kecil tapi dia punya powerful tu, kita pun surprise juga tengok dia punya keunikan dan kehebatan dia. Macam tu kan, Faiz punya dia surprise dia. Jadinya Dr. Alina bawa tajuk lebah ni nak tunjuk hebatnya binatang kecil tu, kita manusia yang bagi akal ni lebih hebat. InsyaAllah lepas ni adik-adik kita akan ada sesi fotografi untuk semua. Jadi jangan live dulu tau, kita nak ambil gambar ramai-ramai. Ya. Terima kasih, jangan lupa jawab kuis. Okey. Mana lipis? Okay, link quiz ni saya bagi ni kat ruangan komen. 8 pemenang akan dipilih berdasarkan siapa yang paling pantas dan tepat. Boleh jawab kuis sekarang. Okey, sambil tu kita sudahi dengan tasbih Baqarah dan surah Wal-As. Who should I give my love to, my respect and my honor to? Who should I pay good mind to after Allah and Rasulullah? Who should I give my love to, my respect and my honor to? Who should I pay good mind to after Allah and Rasulullah? 'Cause who used to hold you and clean you and clothe you? Who next to feed you and always be with you? When you were sick, stay up all night, holding you tight. That's right, no other, my mother. Who should I take good care of, giving all my love? Who should I think the most of after Allah and Rasulullah? Comes your mother. Who next? Your mother. Who next? Your mother. And then your father. 'Cause who used to hear you before you could talk? Who used to hold you before you could walk? And when you fell, who'd pick you up, clean your cut? No one but your mother, my mother.